peluang. Allah menjadikan Ramadan sebagai madrasah, sekolah, termasuk dalam menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah dengan menginfakkan harta kita yang diperolehi dengan cara-cara yang baik-baik tadi ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Sidang penuntut yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya melihat keluar jendela, melihat ke angkasa lepas. Apa yang dia menungkan, Ustaz? Tak, saya teringat satu peristiwa. Seorang kawan baik saya. Sebenarnya ada jugalah bau-bau bacang dengan saya. Suatu hari di hari raya, ni ketika bulan puasa kan. Ketika tu hari raya, saya bertandang ke rumah ibunya. Dan kami menghabiskan masa berbual di rumah itu. Di luar rumah lah ya. Dan ketika itu, saya bertanya kepada sahabat baik saya ini. Saya kata, kamu tahun ni banyak ke berzakat? Lalu dia membalas kepada saya, saya ni tak pernah bayar zakat. Saya kata, biar betul. Kenapa tak bayar zakat? Tak cukup lah. Duit saya ngam-ngam je untuk belanja diri, keluarga, bagi ke mak sikit, habis. Tetapi ketika mana saya sedang berbual dengannya itu, dia tak berhenti-henti mengisap rokok. Dan saya melihat ada kotak rokok yang mahal di sisinya. Lalu saya bertanya kepada sahabat saya ini. Saya kata, kamu ngisap rokok ni sehari ada ke sekotak tahan ke 2 hari? Ataupun pada hujung minggu ketika mana kamu bersama keluarga, ada anak isteri, mungkin kamu kurangkan 2 hari itu kepada 4 hari satu kotak ke, mana makin kurang merokoknya. Dia kata kat saya, Idot Rafi itu Yub, katanya, sebenarnya saya merokok satu hari tak kurang 2 kotak. Terkejut saya, satu hari tak kurang 2 kotak. Kalau hujung minggu pula, double Yub, katanya. Satu hari boleh jadi 4 kotak. Kenapa? Duduk rumah stres, katanya. Isteri suka beletik, anak suka ngaco, katanya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya pun termenung. Kamu mampu menghisap rokok sehari 2 kotak, malah ada kala mencecah 4 kotak. Saya bertanya kepada sahabat saya ini, satu kotak rokok berapa harganya? Dia kata, adalah disebut harga. Dia lebih daripada RM10 satu kotak. Baiklah, saya letak sahaja satu kotak RM10 ya. Satu hari 2 kotak bersamaan RM20. Kalikan dengan 30 hari, berarti dia sudah menghabiskan duitnya untuk rokok sahaja sebulan RM600 untuk rokok. Banyak sangat kan? Kita potong 2 boleh tak? Kita bahagi 2, 300 sudah. RM300 sebulan untuk menghabiskan dengan rokok sahaja. Kalau setahun, 3 kali 12, 36. Berarti setahun dia telah memperuntukkan duitnya untuk rokok dan rokok sebanyak RM3,600. Saya kata kepada kawan baik saya ini, minta maaflah, kamu kata tadi kamu tak mampu nak bayar zakat kerana kamu tidak cukup duit. Tetapi cuba kamu kira balik, setahun kamu boleh menghabiskan sebanyak RM3,600. Bagaimana mungkin kamu nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku tak mampu berzakat ya Allah kerana aku tak ada duit, sedangkan kamu menghabiskan untuk rokok RM3,600. Termenung kawan saya ni tuan-tuan untuk memberikan jawapan balas. Baik, sebenarnya kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita dan memberikan peringatan demi peringatan kepada kita supaya kita tidak menyalahgunakan rezeki pemberian Allah kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum, hingga akhir. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Siapa? Siapa tuan-tuan? Kita, bukan orang lain. Orang-orang yang beriman itu ialah kita. Berarti ayat yang Allah perintahkan, ayat yang Allah turunkan itu untuk kita. Kata Allah, infakkanlah, sedekahkanlah, keluarkanlah zakat.
min thayyibat, daripada apa-apa yang baik-baik, ma kasabtum, yang kamu usahakan dengan kedua tanganmu. Sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu menggunakan tulang empat keratnya, menggunakan akal pemikirannya, menggunakan kemahiran yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, maka menghasilkan pendapatan, menghasilkan pulangan dalam bentuk wang ringgit, itulah dia gaji dan sebagainya. Maka Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kamu ke jalan Allah, berzakatlah kamu di jalan Allah, dermalah kamu di jalan Allah. Tiba-tiba setelah mendatangkan hasil atas usaha, atas kerja buat orang itu yang dianugerahkan oleh Allah dengan ilmu dan kepandaian, setelah dapat duit, dia beli rokok dan dia tidak melakukan infak di jalan Allah. Apakah yang kita nak namakan orang seperti ini, tuan-tuan? Tolonglah jawab kepada saya. Sebab itu saya kata jangan sekali-kali kita menafikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk memenuhi nafsu. Minta maaf saya sebut nafsu serakah, ya. Kerana apa? Sesuatu yang menuruti hawa nafsu. Nafsu ni, tuan-tuan, tidak pernah puas. Orang yang sudah berusia 70 tahun, 80 tahun, hatta 90 tahun sekalipun, ketika mana dia berjalan tu, udah pakai tongkat, yuk. Satu. Terpeak sikit, udah jatuh tu duduk. Tapi bila anak dara yang melintas depan mata, ngerelin juga ke tuan Perak, ya. Pasal nafsu tidak pernah merasa tua walaupun kudrat sudah tidak mampu. Kerana itu kalau kita menurut hawa nafsu, orang yang sentiasa menuruti hawa nafsu, nescaya akan menjadi lesu, bukan sekadar di dunia tetapi di hari akhirat yang lebih dahsyat lagi. Sedang penonton yang rahmati Allah, kerana itu apabila Kementerian Kesihatan Malaysia menjadikan tagline nafas baharu bermula di bulan Ramadan, ambil peluang. Allah menjadikan Ramadan sebagai madrasah, sekolah untuk kita nak polish balik keimanan kita, nak polish balik ketakwaan kita, termasuk dalam menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah dengan menginfakkan harta kita yang diperolehi dengan cara-cara yang baik-baik tadi ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Tuan-tuan, kata orang sekarang, jangan kata abang tak payung, tuan-tuan. Nanti di hari akhirat, apabila Allah bertanya kepada tuan-tuan, adakah dulu di atas dunia tidak ada orang yang memberi ingatan kepada kamu? Alam ya'tikum nadhir. Tuan-tuan, maka orang yang sudah diberikan peringatan dan diberikan lagi dan lagi, tetapi mengabaikan peringatan itu, maka mereka akan menyesal dengan kekesalan yang tiada batasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, kekuatan kepada kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Berjumpa lagi, tuan-tuan, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.